به أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ربي يسر ولا تعسر ربي تمم الخير وبركات فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Waalaikumsalam Haji Mahbub. Ibu ayah yang dirahmati Allah, muka saya nampak jelas ke? Suara saya jelas tak? Suara dan boleh kan jelas tak? Putus-putus. Okey, putus-putus. Putus-putus Ibu ya. Mungkin pasal baru masuk kot. Saya guna line Maxis ni. Harap okey lah insya-Allah lepas ni. Suara tak jelas. Sekejap Ibu ya, saya try lagi sekali lah kot. Sekejap ya. Tak berapa jelas. Okey. Tak tahu nak buat macam ni Ibu, saya dah ada kat luar. Suara tak jelas ya. Sekejap ya. Saya balik. Okey Ibu, Assalamualaikum. Jelas tak semua suara saya sekarang? Jelas tak? Okey, Alhamdulillah. Masya Allah. Okey, Ibu ayah yang dirahmati Allah, kita hari ni ayat berapa kita daripada surah Yasin tu ya? Ayat ke berapa kita perbincangan hari ni? Ayat berapa Ibu kita punya perbincangan ni? Boleh buat lengkap pada saya? Ayat 21 insya-Allah. Dan juga kalimah muhtadun. Muhtadun untuk ayat ni lah insya-Allah. Kita tengok dulu pada kalimah ittabi'u. Dia ada fi'il madhinya Ibu ayah ya. Dia daripada fi'il madhinya saya tulis. Fi'il madhinya ittaba'a. Ittaba'a. Okey. Fi'il mudhari'nya yattabi'u. Okey. Fi'il madhinya ittaba'a. Ittaba'a. Gitu. Ittaba'a mudhari'nya yattabi'u. Masdarnya ittiba'an. Ini daripada bab ifti'al ni boya. Bab ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Nah, kita tak belajar lagi lah bab ifti'al ni. Kita akan belajar surah kedua ni insya-Allah. Itu pun saya buat kebelakangan ni agak sibuk. Tak sempat nak buat rakaman. InsyaAllah risau ya. InsyaAllah. Okey. Jadi ittaba' madhinya mudhari'nya yattabi'u. Masdarnya ittiba'an. Sekarang ni kalimah ittabi'u di sini Ibu ya. Agak-agak Ibu ya apa? Fi'il madhi kan? Fi'il madhi ke fi'il mudhari' itu? Ittabi'u. Agak-agak Ibu ayah ittabi'u dalam ayat 21 tu fi'il madhi ke fi'il Ibu Latifah
lagi. Fi'il apa tu? Ittabi'u alif ni fi'il mudhari' ya. Yang lain takut ke nak? Kalau kamu ikut jadi tattabi'u. Ta ni ada sabdu ya. Apa ibu ya kalau tattabi'una. Okey. Ibu ya, yang saya tulis sekarang ni ibu ya jangan komen apa-apa ya. Jangan komen apa-apa, nanti akan terganggu ni. Okey. Cukup sampai Ibu Suria Sabri saja yang komen mudhari' tadi. Yang saya tulis sekarang ni jangan tulis apa-apa bawah tu, saya tak nak bercampur. Okay. Kalau saya tanya maksudnya ibu-ibu jawab secara dalam hati saja ataupun jawab tanpa tulis dekat handphone ya. Jadi kalau kamu seorang lelaki mengikut tattabi'u. Kalau kamu berdua mengikut tattabi'ani. Kotak ke-8. Kalau kamu ataupun kalian mengikut tattabi'una. Tattabi'una ni untuk ramai, kamu semua mengikut. Okey, daripada tattabi'una, kamu semua mengikut, kita nak tukar terjemah kepada ikutlah oleh kamu semua. Beza ibu ayah, kalau saya kata kamu semua mengikut, itu kata ataupun itu ayat penyata. Kamu semua mengikut, itu ayat penyata. Tapi kalau saya kata ikutlah oleh kamu semua, itu dah jadi kata suruhan, fi'il amar. Maka kita nak tukar daripada tattabi'una, tukar kepada fi'il amar. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, ingat saya maklumkan banyak kali untuk buat fi'il amar. Langkah pertama adalah kita buang huruf depan dulu. Buang huruf paling depan. Maka tattabi'una kita buang huruf paling depan. Maka tinggallah dia macam ni tulisannya ibu ayahnya. Sekejap ya. Nampak dia jadi macam ni sekarang. Saya dekat apa ni RNR Elmina arah utara dekat highway Gatri ni. Okey ibu ayah. Kita buang huruf pertama, huruf ta tu kita buang, maka yang tinggal ta sabdu ba ain waw nun. Okey. Sekarang ni saya tanya ibu. Tapi jangan komen. Komen jawab dalam hati je. Boleh tak kita baca sekarang ni dengan mula dengan ta sabdu? Walaupun ta tu baris atas tapi dia sabdu. Sabdu dulu baru baris atas. Kan? Boleh baca tak? Jawapannya tak boleh baca. Tak boleh baca. Maka untuk membolehkan kita baca, tambah alif di hadapan. Tambah alif di hadapan. Okey. Dia akan macam ni. Dia akan jadi macam ni. Sekarang ni masih boleh, dah boleh baca ke ataupun masih belum boleh baca? Jawapannya masih belum boleh baca lagi. Alif tu kita kena bagi baris dulu. Kita kena bagi baris kepada huruf alif di hadapan. Untuk memberikan baris pada alif yang di hadapan tu, kita kena tengok huruf ketiga. Ibu ayah, huruf ketiga bukan ba ya. Walaupun kita tengok alif, ta, ba. Nampak macam ba tu huruf ketiga? Hakikatnya huruf ketiga bukan huruf ba. Kita tulis balik macam ni. Asalnya ta sabdu ni macam ni. It, kemudian ta baris atas pula. Macam tu. Ini yang saya tulis sekarang ni adalah asal ta sabdu tu. Ta sabdu tu asalnya adalah ada dua ta. Ta pertama berbaris mati, ta kedua berbaris atas. Maka di sini ibu ayah, apa huruf ketiga? Sebenarnya huruf ketiga bukan ba. Tetapi sebenarnya huruf yang ketiga adalah huruf ta. Maka ibu ayah, tengok huruf ketiga. Sekiranya huruf ketiga adalah huruf yang berbaris atas atau bawah. Saya ulang. Kalau huruf ketiga adalah huruf yang berbaris atas atau bawah, maka alif diberikan baris bawah. Saya ulang. Sekiranya huruf ketiga adalah huruf berbaris atas atau bawah, maka huruf alif diberikan baris bawah. Kalau huruf ketiga
adalah huruf berbaris depan, maka alif diberikan baris depan ataupun dhammah. Sekarang ni buah ya, huruf ketiga baris atas kan, maka alif diberikan baris bawah. Oleh kerana itu kita baca itta. Kita baca ittabi'u. Kita tak baca uttabi'u ataupun attabi'u. Kita baca ittabi'u. Okey buah ya, baris depan dah selesai. Depan dah boleh baca. Ittabi'una. Ada belakang tak selesai lagi. Belakang tak selesai lagi. Okey, saya nak seorang jawab. Seorang saja jawab. Ibu ayah, pada kalimah yang saya berikan, apakah, mana huruf akhir? Manakah huruf akhir ibu ayah? Yang saya berikan tadi, mana dia huruf akhir? Ain ataupun waw ataupun nun, mana huruf akhir? Seorang jawab. Kak Azizah salah. Huruf asal yang akhir, mana dia huruf asal yang akhir? Saya pun soalan pun salah tadi. Okey, cukup. Habis, cukup. Ibu, okey. Ibu, ain, betul huruf ain. Huruf ain yang akhir ibu ayah. Kan tadi kan fi'il madhinya ittaba'a, ain tu huruf akhir. Maka ketika mana saya berikan tadi, sekejap ya. Saya tulis balik. Jadi masa saya bagi tattabi'una tadi, kotak ke-9 fi'il mudhari', ain tu huruf akhir yang asal. Waw nun tu tambahan. Maknanya sekarang ni ada tambahan berapa huruf di belakang? Sekarang sudah ada tambahan berapa huruf di belakang ibu ayah? Betul ibu Nusiah, 2 huruf. Ibu ayah pegang betul-betul. Pegang sampai kiamat. Sampai kita mati. Pegang betul-betul ilmu ni. Bila fi'il mudhari' kita nak tukarkan dia kepada fi'il amar, ibu ayah. Bila fi'il mudhari' kita nak tukar pada fi'il amar, kalau di belakang ada tambahan 2 huruf, 2 huruf tu mesti sama ada alif nun ataupun waw nun ataupun ya nun. Sama ada alif nun ataupun waw nun ataupun ya nun. Maka bila nak jadikan dia fi'il amar, kena buang nun. Kita kena buang nun. Maka jadi ibu ayah itu yang daripada kalimah daripada tadi ittabi'una ni dia jadi macam saya tulis sekarang ni ya. Saya tengah tulis sekarang ni. Dia jadilah ittabi'u yang kita baca selalu tu. Jadi macam mana datang kalimah ittabi'u? Ibu-ibu yang ikut asal tadi yang saya terangkan daripada tadi. Fi'il madhinya ittaba'a, mudhari'nya yattabi'u. Kalau untuk kamu semua lelaki mengikut tattabi'una. Daripada tattabi'una terjemahnya kamu semua mengikut, kita nak tukar kepada fi'il amar, ikutlah oleh kamu semua. Maka untuk jadikan dia fi'il amar, langkah yang pertama adalah buang huruf yang pertama, huruf ta di hadapan. Dan begitulah langkah-langkah yang seterusnya sampai jadi ittabi'u. Kalau ibu-ibu ayah nak tahu balik syarahan tu, dengar audio syarah yang akan di-upload nanti oleh Tuan Haji Nasir insya-Allah. Alhamdulillah Tuan Haji Nasir, kehadiran Tuan Haji rahmat kepada kami semua. Alhamdulillah, masya-Allah. Tuan Haji, terima kasih banyak Tuan Haji ya. Besar pahala Tuan Haji, masya-Allah. Ibu ayah, jadi itulah ittabi'u. Sekarang ni saya nak tengok apa terjemah ittabi'u dalam Quran terjemah ibu ayah. Apa terjemah ittabi'u dalam Quran terjemah ibu ayah? Ikutilah. Okay, Ibu Hashimah, ikutilah. Nampak tak ada makna perintah? Makna suruhan kan, turutlah. Kamu turutlah. Okay. Di sini ibu, mana yang memberi makna perintah? Yang lah belakang tu. Kalau turut saja macam tak nampak. Turutlah, ikutlah. Maka di sini ibu kita nampak terjemah pun ada terjemah amar, terjemah suruhan. Jelas ibu ayah ya, insya-Allah. Saya nak tanya ibu ayah, kita biasa baca surah Yasin, ayat ni ittabi'u ni. Siapa yang hari ni ketika mana saya syarahkan ittabi'u, dia baru faham ittabi'u bagaimana jadi ittabi'u,
ataupun dia ulang kaji. Dia pernah belajar dan dia tahu ittabi'u tu fi'il amr dan dia tahu cara buat, hari ni jadi ulang kaji. Mana yang baru tahu, mana yang ulang kaji? Komen baru tahu ataupun ulang kaji, ibu. Ibu Khadijah ulang kaji, Masya Allah. Okey, kebanyakan ibu baru tahu. Okey, Ibu Hashimah, Ibu Kak Azliza. Okey, Masya Allah, tabarakallah. Jadi ibu-ibu ramai yang baru tahu kan? Boleh saya kata mungkin 80% daripada yang dengar syarahan sekarang ni baru tahu. Alhamdulillah ibu. Jadi inilah kepentingan kita belajar secara harfiah ni. Kita buka setiap kalimah. Kita bukan tafsir ibu ya. Kelas pagi ni bukan tafsir ibu. Kelas pagi ni adalah kita merungkai kalimah-kalimah daripada surah Yasin yang boleh kita kaitkan dengan ilmu sorof. Dalam kita belajar tafsir lain pula. Dalam tafsir kita akan belajar lain pula. Memang dia fi'il amar tapi tafsir kita akan huraikan secara tafsiran. Di sini saya tak terangkan tafsir, saya terangkan teknik kita mendapatkan kalimah ittabi'u tu bagaimana. InsyaAllah ibu ayah ya, alhamdulillah. Okey, saya teruskan kalimah man la yas'alukum. Yang kita boleh bincangkan fi'il mudhari'nya adalah la yas'alukum. La yas'alukum. Okey, tengok la yas'alukum. Dalam bahasa Arab, kita ada fi'il madhi sa'ala. Sa'ala mudhari'nya yas'alu. Masdarnya su'alan. Okey, masdarnya isim fa'ilnya sa'il. Okey, yang macam ni punya fi'il saya bagi dengan majhulnya su'ila. Mudhari'nya yus'alu. Nanti ibu-ibu bagi baris sendiri ya. Saya bagi dulu tulisan dia, nanti ibu bariskan sendiri. Masdarnya su'alan. Saya tulis kejap. Isim maf'ulnya mas'ulun. Okey. Ibu-ibu tengok saya baca ya. Sa'ala yas'alu su'alan sa'ilun. Baris bawah hamzah. Sa'ilun. Fi'il untuk majhul, fi'il madhi majhul su'ila. Tengok saya tulis ya. Su'ila. Mudhari'nya yus'alu. Ibu tengok tulisannya dengan tulisan yang mudhari' ma'ruf sama je tulisannya. Tapi baris berbeza, nampak? Baris berbeza. Kalau fi'il mudhari' ma'ruf yas'alu, dia bertanya. Kalau fi'il mudhari' majhul yus'alu, dia ditanya. Beza. Masdar sama, soalan. Soal. Kita pun sebut soal dalam bahasa Melayu. Sa'ilun, orang yang bertanya. Sa'ala ni ibu boleh terjemah bertanya, boleh terjemah meminta. Boleh terjemah bertanya, boleh terjemah meminta. Tengok keadaan yang sesuai. Okey, di sini terjemah meminta lah. Di sini terjemah meminta, bukan bertanya. Jadi kalau sa'il, orang yang bertanya boleh, orang yang meminta boleh. Dalam konteks surah Yasin bukan bertanya tetapi meminta. Su'ila telah ditanya, telah diminta. Yus'alu sedang ataupun akan diminta ataupun ditanya. Soalan permintaan ataupun pertanyaan. Mas'ul yang ditanya ataupun yang diminta. Contoh kalimah mas'ul ibu ayah. Kalimah mas'ul contohnya ketika mana Malaikat Jibril AS bertanya kepada Nabi soalan. Maka Nabi jawab, mal mas'ulu minhu bi'a'lama minas sa'il. Malaikat Jibril tanya kepada Nabi, Nabi jawab, mal mas'ul, tidaklah al-mas'ul bihi, orang yang ditanya mengenainya, Nabi ditanya. Tidaklah orang yang ditanya, bi'a'lama, lebih tahu, minas sa'il, daripada orang yang bertanya. Yang bertanya Malaikat Jibril, Nabi yang ditanya. Maka Nabi kata, al-mas'ul bihi ataupun anhu. Tidaklah yang ditanya, bi'a'lama minas sa'il. Lebih alim, lebih tahu daripada orang yang bertanya. Okey? Balik kat sini. Jadi, man la yas'alukum. Yas'alu fi'il mudhari' ma'ruf. Yas'alu. Okey, yas'alu. Kotak pertama ibu ayah, kotak pertama. Yas'alu
Dia meminta. Dia meminta ataupun meminta sajalah. Tapi adalah sebelumnya. Adalah sebelumnya. Maka ibu ayah la ni la apa namanya? Namanya la ni la an-nafiyah. La untuk menafikan. La an-nafiyah. La yang menafikan. Maka kalau yas'alu, yas'alu maksudnya dia minta. Tapi kalau la yas'alu, terjemahnya dia tak minta. Ataupun orang yang tidak meminta. Okey. Ibu tengok. Ittabi'u, ikutlah kamu semua man. Orang yang la yas'alu, tidak meminta. Cuba terjemahkan ibu ayah. Quran terjemah ibu ayah. Apa dia la yas'alu? Mesti ada tidak dan mesti ada meminta. Apa terjemahnya? Dia mesti nafi dengan makna tidak. Terjemah tidak. Nampak? Tidak memintamu Ibu Zabidah. Lagi yang lain? La yas'alu, tidak meminta. Kum tu kamulah. Nampak? Apa pun bentuk terjemah, Ibu Asimah lain terjemah, Ibu Maimunah lain terjemah, Ibu Nusidah lain. Tapi penting kalimah tidak mesti ada, kalimah meminta mesti ada. Nampak tak? La tu mesti ada terjemah tidak. Yas'alu kena ada terjemah meminta. Nampak? Dia, nampak? Dia tidak meminta. Kenapa dia? Kerana yas'alu tu kalimah mufrad. Yas'alu dia lah. Dia tak minta. Bukan kamu. Bukan kamu tapi dia mula dengan ya. Jelas ibu? La yas'alu. Dia tidak meminta. Okey, bagus macam Ibu Suria. Kalau sesiapa nak tanya, masih saya terangkan boleh ya? Macam Ibu Suria yang berkaitan konteks. Ya yas'alu dalam ayat ini ma'ruf atau majhul? Ibu ma'ruf lah ibu. Ma'ruf. Kalau majhul yus'alu ibu. Ibu Suria. Tadi saya terangkan. Yas'alu ma'ruf. Sa'ala yas'alu. Kalau majhul, su'ila yus'alu. Itu yus'alu Ibu Suria. Boleh? Okey, ibu-ibu lain. Walaupun Ibu Suria tanya, ibu-ibu lain ambil faedah ibu ya. Ambil faedah. Okey, bagus Ibu Suria punya soalan. Kalau yas'alu ma'ruf. Kalau yus'alu mula dengan ya baris depan, yus'alu majhul. Okey. La yas'alu, dia tak minta kum kepada kamu. Okey. Nanti kalau kita belajar pula dalam ilmu nahu contohnya, la yas'alukum, kum tu contoh kepada kita panggil dhamir mansub muttasil. Pasal dia jadi maf'ul bihi. Pada la yas'alu. Tapi kita tak nak bincang sekarang. Kerana sekarang ni kita bincangkan perbahasan sorof. Perbahasan sorof. Ada tak Ustaz perbahasan sorof pada la yas'alukum? Kum tu ada tak perbahasan sorof? Ada perbahasan sorofnya. Kita tukar daripada kotak pertama. Contoh ibu ya. Kum. Kita ambil kum tu dhamir. Kum tu kotak ke-9 kan? Dia tak minta pada kamu semua. Dia tak minta pada kamu semua. La yas'alukum. Okey ibu ayah tengok. Saya buat daripada kotak pertama. Saya gunakan la yas'alu. Tapi kita fokus tukar pada dia punya dhamir belakang. Dia tak minta kepada dia seorang lelaki. Maksudnya dia tak minta pada dia yang lain. Jadi la yas'aluhu. La yas'aluhu. Saya tulis sekejap. Ringkas je. Saya tulis ringkas ya. La yas'aluhu. Kalau tidak minta kepada mereka berdua, dia akan jadi la yas'aluhuma. Okey. Kalau tak minta kepada mereka ramai, dia akan jadi la yas'aluhum. Ibu tengok saya tasrif ya. Tengok saya bagi 3 kotak saja. La yas'aluhu, dia seorang lelaki tidak meminta kepada dia seorang lelaki yang lain. La yas'aluhuma, dia seorang lelaki tidak minta kepada mereka berdua lelaki. Kita tukarkan dia punya dhamir belakang saja. Kalau dia seorang lelaki tak minta kepada mereka ramai lelaki, la yas'aluhum. Samalah huwa huma hum kan? La yas'aluhu, la yas'aluhuma, la yas'aluhum.
Ini tambahan saja. Saya tak nak fokus pun, tapi saya saja sebut untuk makluman ibu ayah. Saya sebut tasrif kotak pertama sampai 14 dengan menukar dhamir. Ibu ayah dengar, saya tak tulis, saya tulis 3 saja. La yas'aluhu. Ibu ayah sambil-sambil tu cuba buat dekat rumah masing-masing sambil tengok ni. Cuba gerakkan mulut tu, ibu. Cuba gerakkan mulut, cuba buat. Kalau salah tak apa. Cuba buat sama-sama. Kalau tak sama saya buat macam ibu buat tak apa. Yang penting ibu try. Then torai. Okay, ibu insyaAllah. Standby. 1, 2, 3. La yas'aluhu. La yas'aluhuma. La yas'aluhum. La yas'aluha. La yas'aluhuma. La yas'aluhunna. Kalau kotak ke-7, dia tak minta kepada kamu. La yas'aluka. Kotak ke-8, dia tak minta kepada kamu berdua. La yas'alukuma. Kotak ke-9, dia tak minta kepada kamu semua macam dalam ayat ni. La yas'alukum. Kotak ke-10, dia tak minta kepada kamu seorang perempuan. La yas'aluki. Kotak ke-11, dia tak minta pada kamu berdua perempuan. La yas'alukuma. Kotak yang ke-12, dia tak minta pada kamu semua perempuan. La yas'alukunna. Kotak yang ke-13, dia tak minta pada aku. Aku ni boleh lelaki, boleh perempuan. La ya, agak-agak apa? Ha ni, tanya sikit. Dia tak minta pada aku. La yas'alu apa? Cuba jawab. Cuba jawab ibu. Ini kena tanya ni. Kena try. Cuba jawab ibu ayah. Dia tak minta pada aku, apa dia? Kita nak cakap. Ibu cepat, insya-Allah. Ibu dah sudah. La apa tu ibu? Ya la saluna. Macam mana ibu? Ibu tulis betul-betul ibu. La yas'ali. Ibu Asimah. La yas'ali. Okey. Boleh try yang lain. Ibu Nusidah belakang tu na pun salah ibu ya. Ibu mana? La yas'alu tu. Tak salah ibu, salah. Tapi bagus, try lah. Itu tu untuk fi'il madhi tu ibu. Ibu Nurhana salah. Kak Azliza la yas'alni pun salah. Ibu Fairuz la yas'aluni, betul Ibu Fairuz. Ibu Fairuz betul. Okey, bagi saya tulis ibu. Ini jawapannya. Ibu boleh, Ibu Zabila salah, Ibu Azhar pun salah. Tak apa, bagus try. Saya suka. La yas'aluni begini ibu. La yas'aluni. Macam tu. La yas'aluni. Dia tak minta kepada saya. Salin ibu, salin. La yas'alu, dia tak minta. Saya tu, ya tu yang saya tu. Ya tu yang saya. Tapi takkan nak sebut la yas'alui. La yas'alui. Macam Cina je. La yas'alui. Tak salah. Ya tu kena datangkan dengan nun. Nama nun tu namanya nun al-wiqayah. Nama nun tu nun al-wiqayah. Apa maksud al-wiqayah? Penyelamat. Nun yang menyelamatkan. Kalau tak payah nak sebut. La yas'alui. Payah nak sebut. Maka didatangkan nun al-wiqayah untuk menyelamatkan. Untuk mudahkan sebut. Ibu Suria tanya apa ni? Ramai pula ya. Okey, tak apalah, saya layan Ibu Suria ya. Pasal Ibu Suria punya soalan ni dah lari tajuk, tapi pasal ibu nak tahu saya bagi. Okey, tadi la yas'alu dia tak minta. Kalau mereka ramai tak minta. Okey. La yas'aluna. Okey, ada bagus soalan ni. La yas'alunani boleh. La yas'alunani, ataupun boleh baca la, baca la yas'alunani ataupun la yas'alunaya. La yas'alunaya, tak saya boleh. Boleh la yas'alunaya. Bukan naya apa.
La yas'aluna, mereka tak minta ya tu aku. Pasal belakang tu dah ada nun, tak payah nun lagi. Ataupun dah ada nun, boleh tambah nun lagi. La yas'alunani boleh. Ataupun la yas'alunaya boleh. Tapi ni kita jarang jumpa lah. Cuma Ibu Suria dah tanya, kita kongsikan insyaAllah. Okey, balik pada tadi Ibu. La yas'aluni, dia tak minta pada aku. Kalau dia tak minta pada kami, jadi la la yas'aluna begini. La yas'aluna, dia tak minta pada kami. Itulah Ibu, insyaAllah. Alhamdulillah. Itulah Ibu. Jadi saya nak tanya Ibu yang sekarang ni. Saya suka tanya banyak kali sampai ibu-ibu semua betul-betul menegaskan ibunya kepercayaan. Penting tak belajar ilmu sorof ni Ibu? Penting tak belajar ilmu sorof, ilmu nahu ni? Penting ke tak penting? Alah Ustaz, saya dah biasa baca surah Yasin lah Ustaz. Saya tahu terjemah Yasin. Ibu tahu je terjemah selama ni, tapi ibu faham ke betul-betul sebenarnya? Jadi penting ke tak penting belajar sorof nahu ni? Penting sangat Ibu kan? Bukan penting biasa-biasa kan? Penting sangat. Penting sangat. Dan saya nak tanya Ibu satu lagi. Betul ke orang kata orang tua belajar nahu sorof tak boleh faham? Betul ke Ibu ya? Betul ke sebahagian orang memikirkan, memomokkan diri sendiri, bila umur dah berumur, dah pencen, dah umur 50 ke atas, kata belajar nahu sorof ni tak boleh belajar. Pening kepala. Betul ke Ibu? Tak betul langsung. Langsung tak betul. Itu syaitan yang cucuk ni supaya kita tak nak belajar. Dengan alasan kata apa? Alasan apa? Alasan tak boleh faham lah, umur dah lanjut lah, dah tumpul. Ini semua alasan-alasan yang tak patut. Salah. Kalau ibu-ibu betul-betul minat belajar, ibu-ibu tolong, kalau ada guru yang ibu jumpa, tolong ikut guru tu punya tunjuk ajar. Ikut betul-betul. Dia kata ni ikut jalan. Dia tunjukkan jalan. Ibu nak ikut tak nak ikut itu pada ibu. Contoh macam saya dah tunjuk jalan. Jalannya mesti ikuti pengajian nahu ataupun sorof ataupun kedua-duanya online tu. Dan bukan dengar saja, wajib dengar dan salin. Ada buku dia. Lepas tu kita buat ulang kaji sendiri. Dan kita buat Google Live ni untuk ibu-ibu ulang kaji dan tambah lagi. Kalau ibu-ibu tak nak ikut, pasal ada juga ibu-ibu, maaf yang saya kata, ibu-ibu yang tak berapa nak ikut. Ibu-ibu tak berapa nak ikut, tiba-tiba je buat ayat suruh saya semak. Saya tak nak semak. Pasal apa? Ibu rasa ibu dah faham bahasa Arab, belajar dengan pengajian-pengajian lain. Bila saya bagi ibu join dengan saya, ibu tak nak ikut tunjuk ajar dengan alasan adalah benda ni saya tak pernah belajar. Tiba-tiba bagi ayat untuk saya semak. Saya tahu ibu-ibu tak faham pun, tapi ibu rasa ibu faham. Salah macam tu. Jadi saya rayu ibu ya. Kalau ibu-ibu nak faham bahasa Arab Quran ni, ibu-ibu tolong ikut step by step. Boleh ibu insyaAllah ya? Azam ya? Azam. Masa mula-mula kita belajar online itu, saya ada target. Target saya dalam 2-3 bulan, ibu-ibu dah faham. Paling kurang dah kenal fa'il, fi'il madhi, fi'il mudhari', isim fa'il, isim maf'ul. Ibu-ibu dah jadi biasa dan tajam fikiran tu. Bila jumpa saja dah boleh cam dah insyaAllah. Kita ke arah itu insyaAllah ibu ya. Okay, harap-harap ibu seronok dan tak jemu ikuti pengajian insyaAllah ibu. Okey. Wahum muhtadun. Okey ibu. Muhtadun. Kalimah muhtadun. Dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhi ihtada. Mudhari'nya yahtadi. Biasa tak dengar yahtadi Quran? Biasa kan? Dalam Quran. Tak tulis. Ihtada yahtadi. Masdarnya ihtidaan. Isim fa'ilnya muhtadin. Isim fa'ilnya kita akan fokus ya. Ini isim fa'ilnya. Muhtadin. Okey ibu. Sekarang ni saya tanya ibu ya. Muhtadin tadi apa? Isim apa? Muhtadin isim apa? Yang saya bagi ni? Seorang jawab, seorang je. Isim apa? Isim fa'il. Tak apalah saya jawab. Isim fa'il. Isim muhtadin isim fa'il ni saya bagi ni. Okey.
Ustaz, macam mana boleh jadi muhtadun tu? Muhtadun. Cuba tengok saya buat. Saya kena betulkan duduk saya dah lenguh dah ni. Ibu, cuba tengok. Saya buat ya. Contohlah, ihtada ni bab ifti'al, ifta'ala. Contoh saya bagi. Di antara bab ifti'al ni, ijtahada. Ijtahada yajtahidu berijtihad. Ijtahada yajtahidu ijtihadan. Biasa dengar kan ijtihad. Ijtihadan. Orang yang berijtihad dipanggil mujtahid. Ulama mujtahid. Mujtahidun. Mujtahidun. Macam tu. Kalau orang yang berhajat, iftaqara, yaftaqiru, iftiqaran, fahuwa muftaqirun. Nampak tak ujung dia? Mujtahidun, muftaqirun. Apa lagi? Banyak contoh-contoh lain. Tapi tengok, nampak tak? Belakangnya semua baris depan. Ini kenapa tiba-tiba muhtadin pula ni? Kenapa tiba-tiba muhtadin baris bawah ni? Timbul tak persoalan tadi? Siapa ada timbul persoalan? Ke tak perasan? Ibu. Jadi ibu setiap kali kita belajar, ibu kena timbulkan persoalan. Kenapa muhtadin baris bawah? Biasanya aku belajar isim fa'il baris depan, hujungnya fa'ilun, mufta'ilun. Mufa'ilun, muf'ilun baris depan. Ni kenapa tiba-tiba muhtadin baris bawah ni? Okey. Okey bu, kita tengok. Apa asalnya? Nampak tak? Ihtada tu ada tak ya kat belakang? Yahtadi ada tak ya kat belakang? Ada kan? Jadi muhtadin tu isim fa'il asalnya macam ni. Asalnya muhtadiyun. Asalnya sama juga. Mujtahidun, muftaqirun, muhtadiyun. Cumanya orang Arab dia kalau huruf belakangnya huruf ya, dia nak sebut muhtadiyun tu payah sikit pada dia. Dan dia lebih suka untuk meringankan. Maka huruf ya tu dibuang. Huruf ya tu dibuang dan digantikan kepada ya tu dengan tambah satu lagi baris. Itu yang jadi muhtadin. Muhtadin tu. Nampak? Macam ni boleh jadi muhtadin? Asalnya muhtadiyun. Ada ya kat belakang. Ya tu dibuang tapi digantikan dengan satu lagi baris. Asalnya muhtadi. Dal tu baris bawah. Tanpa tanwin. Muhtadiyun. Ya tu dibuang. Ditambah satu lagi baris pada dal. Maka tu yang jadi tanwin. Muhtadin. Jadi boleh bu ya. Itu jadi muhtadin. Okey. Masya Allah. Jelas ibu ayah semua? Jadi kalau seorang yang mendapat petunjuk muhtadin. Asalnya muhtadiyun. Ketika mana dia dua orang mendapat petunjuk. Dal tu adalah balik. Pasal apa? Nak tambah dengan alif nun. Nak tambah dengan alif nun. Jadi muhtadiyah ni mereka berdua mendapat petunjuk. Mereka berdua mendapat petunjuk. Okey. Boleh dengar saya sebut. Saya sebut yang asal. Asalnya muhtadiyun. Kalau dua orang muhtadiyani. Agak-agak ibu kalau asal muhtadun apa dia? Muhtadun ni dah ditukar. Asalnya macam mana? Muhtadiyun, muhtadiyani. Macam mana asalnya? Jamak. Muhtaduna ni asalnya macam mana? Cuba ibu tulis. Tulis dalam Arab. Tak apa baris pun tak apa. Macam mana asalnya? Cuba ibu. Dah jawab dah, tak perasan. Betul Ibu Latifah, muhtadiyuna. Ibu tengok ya, Ibu Latifah dia tulis muhtadiyuna. Muhtadiyuna. Payah nak sebut. Maka oleh kerana itu ibu, payah nak sebut harakat ya tu harakat ya baris pada ya diberikan pada huruf sebelum. Ya baris apa? Ya baris depan kan? Sebelumnya huruf dal. Dal tu baris bawah. Saya ulang balik. Ya baris depan asalnya. Dal baris bawah. Tapi ya tu diberikan baris ya pada dal.
Maka dal yang asalnya baris bawah dah tukar baris depan. Dan ya tadi dibuang. Ya tu dibuang. Maka jadilah daripada muhtadiyuna jadi muhtaduna. Muhtaduna itu lebih mudah sebut. Mana mudah? Ibu ya. Contohnya. Aman tadi. Wahum muhtadiyun. Wahum muhtadiyun. Ataupun wahum muhtadun. Yang mudah pertama ke kedua? Pertama ke kedua yang mudah ibu? Confirm lah yang kedua. Quran pun guna yang kedua. Cuma nak beritahu muhtadun asalnya muhtadiyun. Jadilah muhtadun. Okey. Maka nak tanya ibu ya. Kalimah muhtadun ini tadi, muhtadun fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, isim fa'il ke, isim maf'ul. Kalimah muhtadun yang saya bagi tadi, isim fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, isim fa'il ke, isim maf'ul. Cuba ibu jawab. I'm waiting. Ana antazir, ana muntazir. Ibu saya kata isim maf'ul. Okey. Ibu Khadijah isim fa'il. Ibu Saidah isim maf'ul. Ibu Shimah semua isim maf'ul ya. Ibu Ayah, kan saya kata tadi, ibu dengar ya. Ibu Khadijah betul isim fa'il. Kan saya kata tadi isim dia asalnya muhtadiyun. Asalnya muhtadiyun. Jamak muhtadiyuna, mufta'iluna. Kalau isim maf'ul mufta'alun, muhtadayun. Muhtada, muhtadayun. Ni isim fa'il muhtadiyun. Jamaknya muhtadiyuna. Jadi muhtadun. Maka ibu bukan isim maf'ul, isim fa'il. Ibu Khadijah betul. Saya ulang balik ibu. Dengar betul-betul saya sebut. Saya sebut ifta'ala. Kita tak belajar lagi bab ni, tapi dengar. Ifta'ala yafta'ilu fi'il madhi ma'ruf, fi'il mudhari ma'ruf. Ifti'alan masdar. Dia punya isim fa'il mufta'ilun. Jadi dekat sini ihtada, asalnya ihtadaya, ifta'ala, ihtadaya. Jadi ihtada. Yafta'ilu jadi yahtadi. Yahtadiyu asalnya jadi yahtadi. Masdar ifti'alan, ihtidaan, isim fa'il mufta'ilun, asalnya muhtadiyun. Jamaknya muhtadiyuna. Kerana payah nak sebut, jadilah muhtadun. Saya ulang lagi sekali ibu. Sekarang dah faham ke tidak? Muhtadun itu isim fa'il ke isim maf'ul ibu? Setelah saya ulang lagi sekali. Isim fa'il ke isim maf'ul? Jadi ibu dia isim fa'il. Isim fa'il. Okey. Ibu-ibu, saya terangkan sekarang ni, bukan saya nak ibu-ibu terus faham, tidak. Saya tahu antara ibu ada yang tak faham lagi, ada yang pening. Ada yang dah faham, ada yang separuh faham. Tak apa, tak apa. Tak ada masalah. Ibu-ibu jangan terkesan tengok ibu-ibu yang faham ni. Jangan pula tengok ibu-ibu yang faham, ada ibu-ibu yang dah faham, ibu-ibu yang tak faham. Alah, aku ni tak faham lah. Aku ni memang tak pandai lah. Aku ni memang belajar dah tua dah. Dah belajar lambat, tak faham-faham. Lepas tu ibu pun spoilkan diri sendiri. Tak naklah macam tu. Sepatutnya kalau ibu tak faham, lagilah ibu gandakan lagi doa ibu tu. Ya Allah, tadi aku belajar tak faham lah. Ya Allah, boleh tak lepas ni? Ya Allah, aku belajar, kau bagi aku faham. Boleh tak? Ya Allah. Tapi kena usaha jugalah dengan syarah. Kita belajar semua tu insyaAllah ibu ya. Okey. Isim maf'ulnya ibu. Okey. Dengar betul-betul ibu ya. Tu di fi'il madhi majhul. Tu dia. Tu dia. Fi'il mudhari' majhul yuhtadayu. Tu dia. Yuhtadayu jadi yuhtada saja. Yuhtada. Masdarnya ihtidaan sama. Isim maf'ulnya jadi kalau seorang muhtadan. Bukan murtad ni, muhtadayun jadi muhtadan. Dua orang mendapat hidayah, dua orang isim maf'ulnya muhtadaya ni.
Kalau ramai muhtadayuna jadi muhtaduna juga, sama lebih kurang. Muhtadayuna tadi muhtadiyuna, jadi muhtadayuna jadi muhtadun juga. Cuma dia sebutannya sama, tapi kita kena faham asalnya. Bagus Ibu Fir tanya macam mana isi maf'ulnya? Isi maf'ulnya jadi muhtadayun, muhtadayun jadi muhtadun juga, sama sebutannya. Sama sebutannya muhtadun. Cuma di sini Ibu dia muhtadun di sini isim fa'il. Pasal Ibu nampak mula dengan mim, lepas tu tambah waw nun kat belakang kan. Biasanya macam tu isim maf'ul kan. Di sini isim fa'il. Cuma sebutannya sama, muhtadun, isim fa'il muhtadun, isim maf'ul pun muhtadun. Cumanya isim fa'il asalnya muhtadiyuna. Isim maf'ul asalnya muhtadayuna. Macam tu. Boleh Ibu insya-Allah. Itu perbahasan yang agak tinggi. Siapa faham, tak faham tak apa Ibu insya-Allah. Okey Ibu ya. Setakat ini saja syarah untuk ulang kaji perbahasan sorofnya melalui kalimah surah Yasin ayat yang ke-21 hari ini insya-Allah. Okey. Ibu ayah. Ada soalan insya-Allah nak tanya apa-apa kalimah bahasa Arab? Ada masa sikit ni. Saya dalam kereta ni pasal masih lagi nak angkut barang ni dari rumah lama ke rumah baru. Sikit-sikit angkut. Tinggal kitab-kitab je lah ni nak angkut ni. Patah pinggang juga nak angkut kitab ni. Okey, Ibu ada soalan tak insya-Allah? Puas hati tak kita belajar pagi ni Ibu? Setakat ni puas hati tak? Boleh faham insya-Allah. Tak boleh faham Ibu ulang balik. Dengar ada syarah Ibu ya insya-Allah. Jangan putus asa belajar Ibu. Kalau tak ada setakat ni sajalah insya-Allah. Okey, kalau tak ada setakat ni saja Ibu insya-Allah. Minta maaf Ibu segala kekurangan ya insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ibu tadi saya ternampak Ibu Siti tu dia macam ni. Ibu Siti Khalijah. Ibu Siti. Okey, saya betulkan balik ya. Sementara ingat ni, Ibu tulis macam ni Ibu, sin kaf ra alif nun, itu bacaannya sukron ataupun sakron, maksudnya orang mabuk. Ibu nak tulis syukron dengan shin kan? Jangan macam ni Ibu, shin kaf ra alif. Ataupun alif nun. Syukron alif tak apa? Shin kaf ra alif. Syukron. Begitu. Kalau macam ni kita baca sakron. Sakron maksudnya orang mabuk. Tak apa Ibu. InsyaAllah ya, ramai-ramai. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.